Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga murid-murid semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Pada hari ini Ustaz akan mengajar pendidikan Islam di bawah bidang akidah. Tajuk pada hari ini ialah syirik, atau temanya syirik merosakkan akidah. Baiklah murid-murid, marilah kita mulakan pelajaran kita untuk hari ini. Untuk pelajaran hari ini, murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 88 sehingga 91. Syirik secara umum ialah menyembah berhala, memuja jin dan syaitan, mempercayai bomoh yang menggunakan sihir, berdoa kepada makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat pengertian syirik. Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Syirik boleh berlaku sama ada dengan i'tiqad, yakni dengan hati, perkataan, yakni dengan lisan, dan perbuatan, yakni dibuat dengan anggota tubuh badan kita. Itu pengertian syirik. Dalil syirik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Surah Al-Baqarah ayat 22, surah yang kedua. Yang maksudnya, maka janganlah kamu mengadakan sembahan-sembahan lain bagi Allah, sedangkan kamu semua mengetahuinya. Apakah hukum mensyirikkan Allah? Hukum mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala adalah haram dan dikategorikan sebagai dosa yang paling besar. Jadi syirik adalah dosa yang paling besar, murid-murid. Ingat tu. Baiklah, mari kita melihat jenis-jenis syirik. Syirik terbahagi kepada dua. Syirik jali dan syirik khafi. Yang pertama, syirik jali. Pengertian syirik jali, mempercayai atau mengaku wujudnya Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala, atau menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang esa. Syirik jali dikenali juga dengan syirik besar. Itu pengertian syirik jali. Contoh syirik jali: menyembah berhala, matahari, bulan atau lain-lain, meminta doa dan pertolongan daripada kubur atau orang mati atau selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya. Apakah kesan syirik ini? Kesan syirik jali membatalkan akidah, berdosa besar, dijanjikan azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menjauhi syirik ini? Cara menjauhi syirik jali, mendalami ilmu tentang Islam, istiqamah beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita lihat syirik yang kedua, yakni syirik khafi. Baik, apa pengertian syirik khafi? Syirik khafi ialah
tidak meletakkan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadah atau melakukan sesuatu perkara. Syirik ini dikenali juga dengan syirik kecil. Itu syirik khafi. Baik, contoh dia. Contoh syirik khafi, yakni perbuatan riak. Iaitu melakukan sesuatu ibadah bukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Seorang melakukan ibadah kerana mahukan pujian atau tempat dalam masyarakat. Itu dipanggil syirik khafi. Apakah kesan syirik ini? Baik, mari kita lihat kesan syirik khafi ini. Yang pertama, menghapuskan pahala amalan ibadah kita. Yang kedua, mendapat dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hidup tidak tenang. Cara menjauhi syirik khafi. Yang pertama, melatih diri supaya ikhlas dalam beribadah. Yang kedua, menyembunyikan amalan kebajikan kita. Yang ketiga, menghindari perasaan hebat diri, rasa hebat dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Itu adalah kesan daripada syirik khafi. Baik, itulah murid-murid berkenaan dengan syirik secara umum dan pengertian syirik secara khusus. Ustaz berharap semoga murid-murid dapat memahami apa yang Ustaz ajar pada hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat dan memberi faedah kepada murid-murid sekalian.